iaitu nisbah trigonometri bagi sebarang sudut. Okey, dia namakan sebagai nisbah trigonometri. Kita dah pernah belajar dah trigonometri ni masa kita form 3. Masa kita menengah rendah kita dah belajar dah sin, cos, tan, sisi bertentangan bagi hipotenus ni semua kita dah belajar dah. Cikgu harap kamu masih ingat lah. Sekarang ni nama trigonometri ni pun kamu dah tahu dah, dia mesti berkaitan dengan segitiga. Segitiga pula dia mesti segitiga bersudut tegak. Dia kena ada sudut tegak ni. Kalau tak ada dia tak boleh. Kita tak boleh nak apply trigonometri ni. Kemudian nisbah trigonometri. Kenapa diguna nama nisbah ni? Sebab sebelum ni kita baca sebagai, contohnya sin ni kita baca sebagai sin ataupun sin ni kita baca sebagai sin theta sama dengan sisi bertentangan bahagi dengan hipotenus. Betul lah tu. Tapi sebenarnya cara sebutan dia yang sebenar adalah sin theta adalah nisbah bagi sisi bertentangan terhadap hipotenus. Sebenarnya benda yang sama lah yang kita belajar dulu. Tak ada apa benda sangat pun. Cuma dia ajar kita cara sebutan yang lebih tepat. Sebab dia sebenarnya adalah nisbah ataupun perkadaran dan perbandingan antara suatu sisi terhadap sisi yang lain. So yang lain tu semuanya samalah. Kamu dah hafal lah soh katwa kamu kan. Kalau orang Cina dia hafal soh katwa. Kamu pula dulu kamu hafal yang panjang sikit. Saya takut hantu. Kalau saya hantu tak takut sesiapa. Ataupun saya tak handsome. Kalau saya handsome tentu tak single. Kan kita suka hafal yang panjang sikit kan. Kalau orang Chinese dia hafal soh katwa. Tak kisahlah yang mana-mana, yang penting kita boleh ingat apa dia sin, apa dia cos, apa dia tan. Yang ni kena ingat sampai bila-bila ni kalau kamu nak terus berada pada aliran inilah. Kalau kamu nak jadi ustaz ke, mungkin lepas ni kamu tak guna, tapi untuk SPM ni still kamu kena hafal, kamu kena tahu apa dia sin, apa dia cos, apa dia tan. Okey, kemudian selepas sin, cos, tan yang kita dah belajar 3 dulu, ada pula dia punya ini adik-beradik dia yang baru, yang mungkin first time kamu dengar lah, iaitu kosekan, sekan dan juga kotangen. Kosekan ni ataupun singkatan dia adalah kosek. Sekan singkatan dia adalah sek. Dan kotangen singkatan dia adalah kot. Okey, apa dia kosekan, sekan dan juga kotangen ni? Okey, dia sebenarnya adalah salingan kepada sin, cos, tan ni. Kalau kamu tengok, kosek adalah hipotenus bahagi dengan sisi bertentangan ataupun nisbah hipotenus terhadap sisi bertentangan. So, hipotenus bagi tentang je lah kan. Kita ingat H dengan T kan. Tak handsome. Tapi dia adalah sebalik ataupun salingan kepada sin. Kalau sin adalah tentang bahagi hipotenus, dia adalah hipotenus bagi tentang. Okey, secant pula adalah hipotenus bahagi sisi bersebelahan. Dia adalah salingan kepada cos. Manakala cot pula adalah salingan kepada tan. Kalau tan tadi sisi bertentangan bahagi sebelah, cot adalah sebelah bahagi tentang. Di sebaliknya. Okey. So macam mana nak ingat ni? Nak ingat yang ni. Cikgu bagi tips. Cikgu dulu dan sekarang ni pun masih guna yang sama. Cikgu akan ingat huruf ketiga ini. S, K dan juga T. Itulah salingan kepada yang asal dia. Kalau huruf ketiga dia S, maksudnya dia adalah salingan kepada sin. Huruf ketiga dia adalah K, cos. Huruf ketiga dia adalah T, tan. Okey, dia sebaliknya. So kalau kita dah tahu cos sebelah bagi hipotenus, sek maksudnya hipotenus bahagi sebelah. Okey, so tak perlulah kita nak buat yang baru kan. Yang ni dah lah saya takut hantu ni, nak kena bina pula ayat yang lain. Kalau hidup tak lama, macam-macam lah ayat kan. Ada orang suka buat macam tu, tak apa. Yang penting boleh ingat, boleh hafal lah semua ni. Okey, jadi berdasarkan 3 segitiga ABC tadi, so kita tahu bahawa kosek salingan kepada sin, sek adalah salingan kepada cos, cot adalah salingan kepada tan. Dalam arti kata lain yang ni lah, kosek sama dengan 1 per sin. Okey, sek sama dengan 1 per cos dan cot sama dengan 1 per tan. Okey, tapi sebelum cikgu nak teruskan ni, cikgu nak ingatkan kamu satu lagi perkara. Yang ni pun kamu dah
pernah dengar dulu, cikgu percaya kamu dah tahu dah benda ni, tapi mungkin kamu tu lupa. Tan theta juga sama dengan sin theta per cos theta. Okay, ni hubungan langsung tiga perkara ni. Dah pernah dengar ke belum benda ni? Dah pernah tahu ke belum? Tan sama dengan sin per cos. Pernah kot, masa form 3 kan? Ada kan? Tak tahu. Tak tahu? Tak Ha. tahu. Okey, kalau tak tahu baguslah. Kalau tahu pun lagi bagus. So kalau tak tahu, ini cikgu bagi tahu kamu ni. Tan sama dengan sin per cos. Ini perkara yang sangat penting. Ini adalah hubungan langsung antara tiga-tiga ni. Tan sama dengan sin per cos. Secara tak langsung kita tahu cot adalah cos per sin. So ini adalah tambahan. Ni tak ada penerangan dalam buku teks. Kamu carilah page berapa pun tak ada. Dekat YouTube pun mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi perkara ni kita akan gunakan sebab mungkin dia assume kita dah tahu benda ni. So cikgu bagi tahu kamulah. Kalau kamu belum tahu, kamu kena tahu tan sama dengan sin per cos. Okey. So kalau kita dah tahu tiga perkara ni, dan kita dah tahu pula tiga perkara yang baru ni, cosec, sec dan juga cot ni, kita cuba tengok contoh yang kedua ni. Okey, ni dia nak test kita je ni, benda baru kan. Tengok dia tanya kita cosec, sec dengan cot. Sebelum ni dia tanya sin, cos, tan. So dia nak susahkan kita sikit je. Okey, tengok rajah di sebelah menunjukkan sebuah segitiga ABC bersudut tegak DB. Sudut tegak kat sinilah. Dia beri AB 8, C BC 6. Tentukan nilai bagi A cosec theta. Sebelum tu segitiga ni kita dah kena lengkapkan dululah. Kalau kita dah hafal lagi baguslah. 6, 8 sini maksudnya adalah 10 cm. Kalau tak tahu, kita guna je teorem Pythagoras. Tulis dulu, tak ada masalah. Tapi yang ni biasanya tak ada markah lah. Sebab kalau kita tulis 10 kat sini pun kita dah dapat satu markah dah. Menandakan kita tahu, memang dah hafal. Okey. So kita dah ada tiga-tiga sisi ni. Kita boleh selesaikanlah cosec. Kalau kita tak ingat, ingat balik. Kalau sin kita dah tahu dah. Sin adalah saya takut hantu, tentang bahagi hypotenuse. Maksudnya cosec adalah hypotenuse bahagi tentang. Hypotenuse dia adalah 10. Tentang dia adalah tentang dia adalah 6 lah. Sebab sudut dia dekat sini kan, yang bertentang dengan dia adalah 6. So 10 per 6. Selesaikan. Tekan kalkulator je. Bahagi 10 bahagi 6, dapatlah 1.667. Sama juga sec adalah 1 per cos. Kalau cos, kalau saya hantu, sin bahagi sebelah, sin bahagi hypotenuse, sebelah bagi hypotenuse, 8 bahagi 10. Kita balikkan 10 bahagi 8. 10 bahagi 8 1.25. Bagi-bagi dah tersasul lah. Okay, C, cot. Cot adalah selingan kepada tan. Kalau tan, tak takut sesiapa, tentang bahagi sebelah. Maksudnya dia adalah sebelah bahagi tentang. Sebelah 8 tentang 6. Bahagi je, selesai. Okey. So kalau kita dah tahu, tak ada masalah lah. Jadi mudah sangat. Okey, tengok contoh 3 pula. Dia beri alfa sama dengan 56 darjah. Dengan menggunakan kalkulator, cari nilai bagi cosec alfa. Okey. Dia kata dengan menggunakan kalkulator. Cuba kamu buka kalkulator kamu. Kamu tengok ada tak cosec, sec dan juga cot ni. Cot ada ke dekat kalkulator kamu? Cari dekat tanda kecil-kecil ni ke? Tak ada. Ni ada sin negatif 1. Ni ada cos negatif 1. Apa benda negatif 1 tu? Nanti kita belajar. Tan negatif 1. Cari mana cot, sec, cosec. Tak ada. Memang takkan ada. Yang ada adalah sin, cos, tan ni je. Okey. Jadi caranya adalah, walaupun disuruh kita guna kalkulator, kita kena inversekan dia kepada salingan dia. Tukarkan dia kepada salingan dia. Cosec adalah salingan kepada sin. Tukarlah kepada 1 per sin. Sec adalah salingan kepada cos. Tukar 1 per cos. Cot adalah salingan kepada tan. Tukar kepada 1 per tan. Yang ni dah tukar kepada ni. Tekan je lah kalkulator kan. Tekan kalkulator dapat ni. Yang ni pun sama. Tekan 1 bahagi dengan cos 56. Dapat ni. Yang ni pun tekan kalkulator. 1 bahagi ataupun tekan 1 per pun boleh. 1 per tan 56 akan dapat jawapan ini. Masih lagi?
mudah. Okey. Ini adalah pengenalan. So kamu dah berkenalan dengan 3 benda baru. Cosec, sec dan juga cot. Okey. Walaupun 3 benda baru, tapi sebabkan kita dah mahir sin, cos, tan, so 3 benda baru tadi pun sepatutnya tak ada masalah lah. Sebab kita dah tahu dia punya abang, adik dia, kita dah faham lah macam mana kan. Okey. Tengok yang seterusnya ni pula, kita akan jumpa pula, kita akan belajar pula berkenaan dengan sudut pelengkap untuk trigonometri. Okey, sudut pelengkap ni kamu pernah dengar ketika tingkatan 2 tak silap cikgu. Kamu pernah dengar sudut pelengkap, sudut penggenap, okey? So kalau sudut pelengkap dia adalah melibatkan sudut 90 darjah. Okey, sudut 90 darjah ni kalau kita bahagikan dia kepada 2 bahagian. Katalah sebelah sini adalah 30 darjah. Yang sebelah sini sudut pelengkap dia mestilah 60 darjah. Jadi dua sudut ni adalah sudut pelengkap antara satu sama lain. 30 adalah pelengkap kepada 60. 60 adalah pelengkap kepada 30. Supaya dia lengkap jadi 90. Kalau sudut penggenap yang 180 Tapi yang ni kita tak masuk sudut penggenap lah. Kita fokus kepada sudut pelengkap. Okey, sudut A dan sudut B dikatakan sudut pelengkap antara satu sama lain jika A tambah B sama dengan 90. Yang cikgu terang tadilah. Okey, oleh itu A sama dengan 90 tolak B. B sama dengan 90 tolak A. Kalau ni A, 60 ni A kan. Yang 30 ni B. Nak cari A, 90 tolak B. Nak cari B, 90 tolak A. Gitulah. Senang je ni. Yang penting kamu faham apa maksud sudut pelengkap tu. Asal tambah dia mesti 90. Yang ni kamu tak perlu hafal pun tak mengapa. Okey. Baik, seterusnya cikgu nak pergi kepada aktiviti penerokaan 2. Yang ni sangat penting. Cikgu kata yang ni sangat penting sebab kamu kena tahu 6 rumus sudut pelengkap ni. Rumus sudut pelengkap ni kita kena tahu. Okey, ini yang menjadikan, ini baru sikit ni, ini baru satu topik yang kedua. Sebab kita kena tahu 6 ni, malangnya 6 rumus ni tidak diberi dalam peperiksaan. Baik silibus lama, silibus baru lagilah kejam kan. Dia takkan bagi punya. Dia takkan bagi. So kita nak kena hafal ni banyak ni. Sin theta sama dengan cos 90 tolak theta. Lepas tu cos theta sama dengan sin 90 tolak theta. Dua je dah pening dah, kadang-kadang tertukar kan. Jadi kan pula ada 6. Belum lagi subtopik yang lain nanti. Okey. Jadi nak mudahkan kita ingat benda ni, kita buat aktiviti penerokaan 2 ni. Sebab rumus ni dia dapat daripada tabel inilah sebenarnya. So nanti kalau dalam peperiksaan kamu jumpa soalan ini, kamu tak ingat benda ini, kamu tak perlu ingat semua ni. Kamu kena ni gambar rajah ni yang paling penting. Gambar rajah segi 4 ni. Okey, kita cuba tengok gambar rajah ni. Katakan perhatikan segi 4 tepat A, B, C, D dalam rajah di sebelah. Kemudian lengkapkan panjang sisi bagi segi 4 tepat A, B, C, D itu. Okey, kita pun lakarkan segi 4 tepat ni. Sebenarnya tak kisahlah kita nak label PQRS ke kan, A, B, C, D ke, tak kisahlah. Dia guna A, B, C, D. Kemudian dia buat satu perpenjuru kat sini, garisan perpenjuru ni, A kepada C. Kemudian ini of course lah asalnya sudut dia 90 kan. Dan dia gunakan sudut pelengkap tadi. Inilah guna dia kan. So satu yang bawah ni dia labelkan sebagai theta. Dan sudut pelengkap dia dah tentulah 90 tolak theta. Kalau kamu labelkan sebagai A, sini jadilah 90 tolak A. Kalau kamu labelkan sebagai X, jadilah 90 tolak X. Tapi dia guna theta, sini 90 tolak theta. Yang ni X, yang ini Y. Okey. Jadi nak bagi kamu lebih nampak sikit, cikgu tulis kat atas ni pun sebagai X, yang ni sebagai Y juga. Sebab samalah kan. So macam mana dia dapat rumus ini? Daripada sini. Okey, daripada gambar rajah ini. Sebab dalam kat sini kamu tengok ni, rumus sudut pelengkap dia hanya melibatkan theta, kemudian 90 tolak theta. Theta 90 tolak theta. Semua sama, 90 tolak theta kat belakang dia. Okey, jadi dia nak samakan laju A dengan laju B. So kita pun lengkapkan table ni.
Kita lengkapkan jadual ini. Sin theta. Sin adalah sebelah bahagi sebelah pula. Sin adalah apa dia? Tentang kan? Tentang bahagi dengan So. so opposite. So opposite dia adalah y. Y bahagi dengan apa ni? Ini sepatutnya x kuasa 2 tambah y kuasa 2 punca kuasa 2 kan. Kita tulis yang panjang pun tak apalah cikgu. Tapi cikgu nampak sini adalah A, sini adalah C. Cikgu buat dia bagi dengan garisan AC. Nak jimat ruang dan nak cepat. Okey, cos adalah x bahagi AC. Cos adalah x bahagi AC. Cos sebelah bahagi dengan AC. Kemudian tan sama dengan tentang bahagi sebelah y bahagi x. Okey, cot sebaliknya kepada ni lah. Kita dah tahu yang ni, bawah yang jadi mudah. Cot adalah inverse kepada ni, salingan kepada ni. So x per y. Yang ni sec adalah cos AC per x. AC per x. Cosec adalah salingan kepada sin AC per y. Okey. So yang ni dah habis yang sudut yang bawah ni. Tengok yang atas pula. Yang atas sudut dia dekat sini Okey, so sin dia adalah sin tentang bahagi dengan hypotenuse. X bahagi dengan hypotenuse dia AC. Okey, cos adalah sebelah bahagi hypotenuse y bahagi AC. Okey, tan adalah tentang bahagi dengan sebelah x bahagi y. Okey, yang bawah terbalikkan yang ni sahaja. Y per x. Sec adalah cos, so AC per y. Kemudian cosec adalah sin AC per x. Okey, so daripada sini kita nampak sin theta ni, yang ni sama dengan yang ni. Sebab y per AC, y per AC. Sebab itulah dia dapat yang ini. Sin theta sama dengan cos 90 tolak theta. Yang ni x per AC. Mana x per AC? Yang ni dia dapat ni. So cos theta sama dengan sin 90 tolak theta. Kemudian tan y per x. Mana y per x ini? Sini. Tan sama dengan sini. Y per x. So tan sama dengan cot 90 tolak theta. Sec pula. Mana sec? Cot dulu. Kita jumpa cot dulu. Cot y per x. Mana y per x? Cot x per y. X per y. Ni dia silang sini. Cot x per y. Tan 90 tolak theta pun x per y. So ni dia dapat ni dulu. Ni tadi dah dapat kan? Kemudian seterusnya apa lagi? Ni AC per x. Mana AC per x? Sini. So sini sama dengan ini. AC per x tadi sec theta sama dengan cosec 90 tolak theta. Kemudian cosec theta sama dengan sec 90 tolak theta. So daripada aktiviti ni kita fahamlah macam mana kita dapat 6 rumus ni. So kalau kamu boleh hafal 6 rumus ni, memang power lah kamu. Memang hebat lah. Kalau cikgu tak ada kerja dia nak hafal ni kan. Sebab kalau kita tersalah sikit je, habis lah. Kita tertukar cot dengan sec contohnya kan. Habis. Okay. So kita ingat, kalau cikgu ingat gambar rajah ni lah. Cikgu ingat je gambar rajah ni mudah je. Label A, B, C, D ni tak perlu ingat pun tak apa. Yang penting cikgu buat sini satu tahu ni adalah satu sisi X, ni Y, kemudian ni theta. Yang ni pelengkap dia. Lepas tu cikgu boleh lakarkan gambar rajah ni. Dan dapatlah kita rumus sudut pelengkap ni. Ok, settle yang tu. Baik, seterusnya kita nak pergi kepada contoh yang keempat ni. Sebab kita dah dapat ni tadi kan. So kita nak guna dia. Macam mana kita nak guna dia nanti? Ok, tengok contoh 4. Diberi bahawa sin 77 darjah sama dengan 0.9744 dan cos 77 sama dengan 0.225. Cari nilai bagi setiap yang berikut.
Dia bagi dalam soalan sin dan juga cos 77. Dia bagi sin 77 sama dengan ini dan cos 77 sama dengan ini. Dia minta cos 13. Mana nak cari cos 13 kat sini kan? Tekan kalkulator memang dapat lah, tapi dia tak nak kita tekan kalkulator. Kalau kita senang je kan, tekan cos 13, tekan kalkulator dapat 0.9744. Memang tak dapat markah lah. Sebab dia, kalau keluar soalan macam ni, kita kena gunakan rumus sudut pelengkap ni. So kita kena kaitkan dia, cos 13. So kita nampak cos 13 ni, kita anggap 13 ni sebagai theta lah. Theta yang kononnya kita tak tahu. So kita gunalah rumus cos. Mana cos? Kita cari cos. Ni cos. Cos theta sama dengan sin 90 tolak theta. Dia pun tukarkan jadi ini. Sin 90 tolak theta. Okey. Bila kita tukarkan, kita cuba tolak 90 tolak 13, kita dapat 77 ni. Sama macam ni, sin 77. So automatik kita dapat jawapan dia 0.9744. Okey. Masih lagi senang. Okey, seterusnya yang B. Yang B ni dia bagi cosec 13. Sama juga, dalam soalan tak ada pun cosec 13. So kita nak kaitkan dengan apa? Kita tengok dia ada dua kaedah lah, sama ada kita buat salingan dia dulu ataupun kita tolak dulu pun boleh. Okey, dalam soalannya, dalam penyelesaian yang ni, dia tolakkan dulu. Dia guna cosec punya dulu. So cosec sama dengan sec 90 tolak theta. Dia tukar dulu. So kita dapat sec 77. Kita dah nampak dah 77 sama dengan ini, sama dengan ini 77. Tapi malangnya dia adalah sec. Sini tak ada sec, yang ada sin dan juga cos. So kita gunakan salingan dia, sec adalah 1 per cos. So 1 per cos 77, dapatlah jawapan dia. Sebab cos 77 tadi dah ada ni kan, 0.225 ni. Tekan kalkulator je, masukkan. Yang ni baru tekan kalkulator. 1 bahagi 0.225, dapatlah jawapan dia 4.444. Okey. Ataupun cara kedua, ada juga orang yang ditukar terus. Dia nampak cosec 13 ni, cosec memang kita dah tahu dah, memang tak ada punya. Cosec theta dia tukar siap-siap 1 per sin theta. Lepas tu baru dia buat sin theta ni. Sin theta sama dengan, dia tengok yang sin theta. Sin theta sama dengan cos 90 tolak theta. Dia buatlah cos 90 tolak theta. Sama juga, cos 90 tolak theta tadi, kamu masukkan theta dia 13, dapatlah sini. 90 tolak 13, dapatlah cos 77. Dia beza dia step pertama ni je. Sama ada kamu tengok yang cosec dulu ataupun kamu buat salingan dia dulu. Okey, baik. Yang C pula, cot 13. Sama juga, dia nak 13. Ini tak ada pun 13. Yang ada 77 dan 77. Cot, cot pun tak ada juga. So yang ni kita cari nilai cot tu sendiri. Cot theta sama dengan tan 90 tolak theta. So ditolakkan dulu siap-siap. 13 dia masukkan, ganti kat sini, ganti kat theta ni. So 90 tolak 13 sama dengan 77. Tan 77. Tan tak ada dekat sini. Sin cos dia ada. So tan, ni yang cikgu ajar tadi kan. Tan sama dengan sin per cos. Sebab tan 77 dah dapat cantik dah. Tan 77, ada 77 kat sini, ada 77 kat sini. Tapi tan tak ada pula. Yang ada sin dengan cos je. So kita tahu tan adalah sin per cos. Sin 77 per cos 77. Kita masukkan nilai dia 0.9744 dan juga 0.225. Yang ni baru tekan kalkulator. Maka kita akan dapat jawapan dia 4.331. Ada yang baru nak masuk ke? Tak ada. Okey. Baik, seterusnya nak teruskan pula contoh 5. Contoh 5 Dia beri cos 63 darjah sama dengan K. Dengan keadaan K lebih besar daripada kosong. Maksudnya apa dia kata K lebih besar daripada kosong ni? Dia nak bagi tahu nilai K ni adalah positif lah.
Sebab K ni adalah panjang sisi. Nilai K tu adalah panjang sisi dan tak boleh negatif lah. Dia mesti panjang, mesti dalam keadaan positif. Cari nilai bagi setiap yang berikut dalam sebutan K. Yang A, sin 33. Dia bagi cos 63, dia minta sin 63. So macam mana kita nak buat? Okay, so kita kena lakarkan satu segitiga. Yang ni, dia create satu segitiga. So kita tahu sin 63. Nilai sin ni apa? Sin adalah nilai bagi sisi yang mana sisi yang bertentangan bahagi dengan yang mana? Hypotenuse lah. Sisi bertentangan bahagi dengan hypotenuse. So seolah-olah macam ni lah. Sin 63 ni sisi yang bertentangan bahagi dengan hypotenuse. 63 kat sini, dia dah lakar kat sini siap-siap. So dia dapat nilai dia sama dengan K. So nilai dia sama dengan K. So macam mana dia dapat ni? Cos 63 yang sama dengan K. Cos 63 sama dengan K. So macam mana dia dapat? Kalau cos adalah sebelah bahagi dengan hypotenuse. Cos sebelah bahagi hypotenuse. Dia anggap sebelah ni sebagai K dan hypotenuse sebagai 1. Hypotenuse biasanya memang dalam keadaan 1 lah. Okay, supaya dia dapat kekalkan nilai K. Sebab bila sebelah bahagi hypotenuse, nilai sebelah dia adalah K. K bahagi dengan 1, nilai dia masih lagi K. So kita dah tahu sini 1, sini dah tahu K. Nilai ini kita boleh dapat menggunakan teorem Pythagoras. 1 kuasa 2 tolak K kuasa 2 punca kuasa kan. 1 kuasa 2 dia tak buat kuasa 2 kat sini sebab masih lagi sama. 1 kuasa 2 1, 1 pun 1. So dapat nilai kat sini. Nilai sudut bertentangan dia nilai garisan bertentangan dia adalah set 1 tolak K kuasa 2. So daripada sini kita dapatlah tahu nilai sin ni. Sin adalah tentang bagi hypotenuse. Tentang dia adalah set 1 tolak K kuasa 2 ni bahagi 1. So nilai dia adalah inilah. Dapatlah nilai dia. Soalan A. Baik, kemudian yang B. Yang B sin 27. Sin 27 tak ada, yang ada cos 63. So macam mana kita nak buat? Kita guna yang tadilah. Kita guna rumus sudut pelengkap ni tadi. Okey, sin theta sama dengan cos 90 tolak theta. Okey, so kita tolakkanlah. 90 tolak theta dia 27, dapat 63. Cos 63 dah ada kat sini. So jawapan dia adalah K. Yang ni tadi 1 tolak K kuasa 2 puncakan. Sebab dia nak dalam sebutan K. So dalam jawapan kita mesti ada huruf K lah. Okey, C dia nak cosec 27. Sama juga gunakan rumus sudut pelengkap. Cosec sama dengan sec theta tolak 90 tolak theta. So 90 tolak 27, 63. Sec 63 tak ada, yang ada cos. Tapi sec adalah selingan kepada cos. So 1 per cos 63 dapatlah 1 per K. Okey, yang contoh ni nanti kamu boleh baca, tengok berulang kali, fahamkan balik. Okey, baik, cikgu nak teruskan dengan latihan kendiri 6.2. Okey, kita nak jawab latihan kendiri 6.2 ni. Okey, sebabkan ruang dia nak menjawab dia kecil, cikgu tukar. Cikgu masukkan dekat page yang lain. Ni masih lagi samalah, soalan dia yang sama. Cikgu salin balik je. Cikgu cut and paste balik je. Okey, dan cikgu tulis juga kat atas ni cikgu cut paste balik rumus sudut pelengkap tadi untuk mudah kita rujuk. Kita tengok soalan yang pertama. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segi tiga bersudut tegak PQR. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Kod R, sin kuasa 2R. Sudah, tiba-tiba ada kuasa 2 kan. Kemudian cos R tolak sin R per dengan cosec R. So macam mana kita nak buat ni? Rajah di sebelah, sebab soalan asal tadi kat sebelah kan, cikgu tukar kat bawah sebab nak jimat ruang lagi. Okey, so kita tengok gambar rajah segitiga yang dia dah bagi ni. Sebab kita main dengan trigonometri, dia bagi dua sisi. So sisi yang ketiga kita mesti boleh dapat kan. So kita kena lengkapkan dulu untuk mudahkan kita jawab semua soalan ni. Sebab pasti dia akan gunakan ketiga-tiga sisi ni.
Okey, so bila ni 5 ni punca kuasa 2, yang ni adalah kalau guna hypotenuse maksudnya 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 tolak dengan punca kuasa 2 kuasa 2 kan. Lepas tu kita punca kuasa panjang macam ni kan. So kita akan dapatlah sebenarnya nilai dia adalah 5 kuasa 2 25. Ni tadi sepatutnya dah hilang kan. Punca kuasa 2 dengan kuasa 2 hilang. Sepatutnya boleh dapat terus. Kita ada punca 23. Set 23. Kita dapat nilai QR ni, panjang sisi dia adalah set 23. So cikgu padam. Yang ni cikgu tulis set 23 sahaja, tak nak elakkan terkeliru nanti. Okey, macam mana dapat set 23? Harapnya faham lah ya. 5 kuasa 2 tolak dengan set 2 kuasa 2, kemudian puncakan dapatlah set 23. Okey, so kita dah dapat tiga sisi ni. Dia nak cot, sin dan juga campuran ni So seeloknya kita keluarkan dululah semua. Kita keluarkan dulu asas yang kita tahu. Sin theta. Sin sama dengan apa dia? Sudut kat sini. Saya takut hantu. Set 2 per 5. Cos. Cikgu, Ya? ada orang nak masuk. Okey. Dah. Okey, cos. Kalau saya hantu. Set 23 per 5. Okey, last sekali tan theta. Tak takut sesiapa tentang bahagi sebelah. Set 2 per set 23. Okey. Dah, kita dah senaraikan yang asas sin cos tan. Baru kita boleh jawab dengan senang hati. A, B, C ni. Yang pertama A dia nak cot R. Ni pun tadi patutnya guna R lah kan. Sebab dia guna kat sini R. Melainkan dia tulis theta kat sini. So sini sepatutnya R lah. Yang tu tak ada masalah sangat. Kita follow je soalan. Cot R. Dia nak cot R. Cot R tak ada. Tapi kita tahu cot R adalah selingan kepada apa dia? Tan kan. So 1 per tan R lah. Maksudnya kalau tan R tadi kita dah tahu set 2 per set 23. Cot ataupun 1 per tan R, kita terbalikkan sahaja nilai ini. So kita akan dapat set 23 per set 2. Okey. Boleh tinggalkan jawapan macam ini ataupun pemudahkan lagi elok. Pemudahkan ni je. 23 per 2. Sebab bawah ada, atas pun ada. Kita kurungkanlah sekali. Daripada kau kuarantin asing, yang ni kuarantin asing, kan terseksa kan hidup seorang-seorang. Sama-sama kuarantin, duduklah satu bilik kan, senang. Okey. Dah selesai yang A. Kemudian yang B. Yang B dia minta sin kuasa 2 R. Macam mana nak selesaikan yang B ni? Ada kuasa 2. Okey, yang ni tengok betul-betul sin kuasa 2 R. Cara penulisan dia macam ni, sin kuasa 2 R. So kita dah nampak dah, kita ada sin kat sini. Nilai dia adalah set 2 per 5. Okey. Tapi cara kita nak tekan kalkulator adalah macam ni Kita dah tahu nilai dia set 2 per dengan 5. Yang ni adalah nilai bagi sin. Kemudian kita kuasa 2 kan nilai ini. Nilai jawapan ni yang kita kuasa 2 kan. So kita akan dapat jawapan dia adalah set jumpa dengan kuasa 2 ni hilanglah kan. Dia akan jadi 2 per 25. Okey, ni jawapan akhir dia. Yang cikgu nak tekankan dekat sini, cara penulisan dia sin kuasa 2R seolah-olah macam sin yang kuasa 2. Tapi kalau kamu tekan kalkulator sin, kamu tekan kuasa 2, kamu akan dapat apa? Cuba tekan sin kuasa 2, letaklah apa-apa sudut pun 90 contoh. Kita akan dapat syntax error. Kita tak boleh buat dia. Okey. Sebab sebenarnya
yang kuasa 2 sebenarnya adalah sudut dia, ataupun nilai dia. Dia tulis, cara penulisan dia memang kuasa 2 tu seolah-olah pada sin, tapi hakikatnya bukan sin tu yang kuasa 2 Okey. So nilai dia tu yang kita kuasa 2 kan. Okey, yang ni tadi dah tahu nilai dia 2 set 2 per 5, kuasa 2 kan nilai dia, kita dapat 2 per 25. Dah selesai yang B. Yang C, yang C ni yang panjang ni. Apa dia C ni? Cos R tolak dengan sin R per cosec R. Okey, cos tadi cikgu dah senaraikan sini. Kita salin. Cos R, kita tukarlah. Cos R adalah set 23 per 5. Kemudian tolak dengan sin R. Sin R adalah set 2 per 5. Per dengan cosec R. Cosec tak ada, tapi kita tahu cosec adalah salingan kepada sin. Betul? Kalau sin set 2 per 5, cosec maksudnya 5 per set 2. Betul tak ni? Cosec salingan kepada sin. Tengok huruf ketiga dia adalah S, so dia adalah sin. Okey. So set 2 per 5 jadi 5 per set 2. Okey, sampai sini ada apa-apa masalah? Belum lagi kan? Baru tukar nilai baru. Okey, nak selesaikan yang ni pula. Yang ni boleh selesai terus ni, sebab bawah dia 5 ni pun 5. Kita permudahkan, kita jadikan dia macam ni. 23 tolak 2 ni per 5. Sebab sini 5, sini 5. Okey, kemudian yang ni kan bahagi. Kalau per panjang ni kan bahagi kan, cikgu tukar teruslah. Dia seolah-olah darab. Darab, kalau kita darab, kita terbalikkan nilai dia. Betul tak? Kita belajar dalam pecahan kan. Kita tukar kepada darab, kita terbalikkan nilai dia. 2 per 5. Asalnya 5 per set 2. Bila bahagi tukar kepada darab, dapatlah set 2 per 5. Okey, sampai sini. Jadi makin lama makin senang ke makin lama makin susah? Okey, 23 tolak 2. Yang ni boleh dapat jawapan terus ni. Macam mana dapat jawapan ni? Macam mana dapat jawapan ni? Ni kita kurungkan lah. Boleh tekan kalkulator tak yang ni? Jangan tekan kalkulator. Kalau kamu tekan kalkulator nanti, jahanam lah kamu. Ni bila kamu nampak darab ni, seolah-olahnya apa ni? Kamu kembangkan dia, betul tak? Kamu kembangkan dia. Sebab yang ni kena darab yang ni pun darab dengan yang ni. So kalau 23 ni darab dengan 2, kamu akan dapat 46. 46. 23 darab 2, 46 lah. Okey, kemudian 2 darab 2, 4. Betul? 4. Okey, per dengan 5 darab 5, 25. Cikgu, punca kuasa bukan tukar kuasa ke? Tak Mana? tukar Mana? Punca kuasa tak tukar? Punca kuasa, okey. Dah darab? Dah darab kan? Okey, kejap Okey. Kamu tengok bila dia tukar kepada kuasa, sebenarnya memanglah dia akan jadi 2. Tapi disebabkan dia ada punca, so dia masih lagi tak mampu menghapuskan. Yang 46 dia tak hilang. Yang ni dia boleh hilang. Yang ni dia tak boleh hilang ni. Okey. Kamu tengok yang ni dia akan jadi set 46. Yang ni dia jadi 2. Yang ni dia jadi 25. Okey, kenapa dia tak boleh hilang? Punca kuasa bertemu dengan punca kuasa, boleh hilang ke? Kalau kuasa bertemu dengan punca kuasa, baru dia boleh hilang, betul tak? Kalau dia punca dengan punca, dia tak boleh hilang. Contoh macam ni kita buat macam ni lah. 4 darab dengan 4. Kita akan dapat berapa? Punca 16. 16. Betul?
Betul tak ni? Betul. Ha. Punca 16 sama dengan berapa? 4. Sama dengan 4, betul? Okey, dalam kaedah yang lain kalau kita tekan ni dulu, punca kuasa 2 bagi 4 adalah 2. Yang ni pun 2. Kita akan dapat jawapan yang sama. Membuktikan bahawa punca bertemu punca tak boleh menghilangkan punca. Dia hanya darabkannya ni. Punca akan terhapus apabila bertemu dengan kuasa sahaja. So sebab itulah yang ni bila kita darabkan masih lagi kekal punca kuasa ni. So seolah-olah kita darabkan yang dalam je lah. 23 darab 2, 46. 2 kali 2, 4. Tadi saya terfikir ni, kan punca kuasa kan sama dengan kuasa 1/2. So kau darab maksudnya tambah kan. So jadi 1 lah. 1/2 tambah 1/2 1 lah jadinya kan. 1/2. Macam mana Tazik? Kan punca kuasa kan sama dengan kuasa 1/2. Kuasa 1/2. Okey, maksudnya macam ni lah. 4 kuasa 1/2 darab dengan 4 kuasa 1/2. Betul? Betul. Okey, so kalau kita darabkan, kita akan dapat berapa tu? 4 kan. kuasa 16. 1. Betul? Betul. So masih Sama, lagi akan dapat jawapan sama dengan yang ni juga. Okey. So dia walaupun dapat 1 tu dia tak sama je lah sebenarnya. Sama je. Okey, tak apa, hati-hati, kita jangan terkeliru lah apa ni. So kita kena berjaga-jaga. Baik, kita pergilah kepada soalan yang kedua. Diberi tan alfa, diguna alfa pula sama dengan 2/3 dan alfa ialah sudut tirus. Apa maksud sudut tirus ni? Sudut tirus ni adalah sudut terhadap paksi X tu. Dia sepatutnya dia tak guna sudut tirus ni, patutnya dia gunakanlah. Dia bagi tahulah nilai dia tu dia adalah sudut pelengkap. Tapi tak apalah. So kita faham dia. Seeloknya kita lukislah dia kan, gambar rajah ni. Kalau kita nak senang untuk jawab semua sekali, anggaplah sini ada alfa. Okey, kemudian dia bagi tan alfa. Tan adalah tak takut. Tu siapa? Sini 2, sini 3. Patutnya sini yang pendek kan, sini panjang. 2/3, so sini berapa? Hypotenuse dia adalah berapa hypotenuse dia? Tahu tak? Set 13. Tekan kalkulator je. 2 kuasa 2 campur 3 kuasa 2 dapat 13 kan. So kita tak selesaikan nilai dia sebab kita akan dapat perpuluhan. So untuk soalan ni A, dia minta A sin alfa. Kita dah tahu, kita dah senaraikan ni, kita tahulah sin sama dengan 2 per sin alfa sama dengan 2 per set 13. Kan? Tentang bahagi hypotenuse, dah selesai A. Jadi sonang je kerja kita. B, dia minta cos kuasa 2 alfa, sama macam tadi. Tapi cos ni Okey, so macam mana kita nak tekan ni? Cos kuasa 2 adalah cos adalah kalau saya hantu 3 per 3 per set 13 kan. 3 per set 13. Okey, tapi dia ada kuasa 2. So kita kena kuasa 2 lah nilai ni. So kita tekan kuasa 2. Masuk je dalam kalkulator. Yang ni. Hati-hati kurungan. So kita akan dapat 9 per 13. 9 per 13 kan. Tak payah tekan kalkulator pun boleh kan. Apalah cikgu ni kan. Okey, C. Kita nak kod alfa. Kod adalah 1 per tan. Tan apa dia? Tan ni kod adalah 3/2 lah. Lagi kacang 3/2. Kemudian C, D cosec alfa. Cosec alfa sama dengan set 13/2.
Dia adalah salingan kepada sin kan, sebab S ni ha. Huruf ketiga dia adalah S. So, di sin. So, set 13 per 2. Dah selesai D. E. E paling panjang. Apa benda pula E ni? 4 tolak dengan sek kuasa 2 alfa. Cos. 13 per 4. Ni dah ada tadi. Ni dah ada tadi kan? 13 per 4. 13 per 4 ke 13 per 9 ni? Sebab ni 9 kita dapat ni kan? Sek kan selingan kepada cos, betul tak? Oh, betul. Maksudnya kita dapat teruslah 13 per 9. Kemudian 2 tolak dengan sek. Sek cos ada tak sini? Cos tak ada. Cos adalah kalau saya hantu. 13 per set 13. So terbalikkan jadi set 13 per 3. Okey, sampai situ dulu. So lepas tu akan dapat berapa tu? Yang ni kita boleh nak buat macam mana ni? Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Any idea? Blur dah. Irfan, macam mana? Razik? Tak selesai ni kerja kita ni. Ya, cikgu. Macam mana nak selesaikan ni? Sampai sini dah ni. 2. Jadi 2. 4 bagi 2. 4 bagi 2 ni kita boleh pemudahkan ke? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Macam mana kita nak pemudahkan? Gunakan kemahiran pecahan kau. Dia ada kaitan dengan pecahan. Macam mana kita nak pemudahkan dia? Ni bukan ni bahagi kan. So bukan kena pindah sebelah. Tak ada. Pindah sebelah. Pindah sebelah macam dia terbalik kan. Tapi dia ada 2 kat bawah ni. Kalau 2 dia per 1 lah. 2 per 1 Okey. Ni samakan pembawah dulu. Okey, Razik nak samakan pembawah dia. So atas samakan pembawah, bawah pun samakan pembawah. Betul Razik? Betul. Itu. Betul lah, insya-Allah. Okey, tu salah satu betul lah tu Razik kata tu. Ni adalah salah satu kaedah dia. Kita samakan pembawah dia. Okey, so yang ni pun sama jugalah. Kalau kamu nampak, kita kena darab dia silap-silap. Silap pula. Kamu silap betul ke? Kita nak darab dia pun boleh. Kalau tak nak, bahaya, kita buat 1 per 1. 2 per 1 tolak dengan 13 per 3. Okey, yang ni 1, ni 9. So kita kena darab keseluruhannya dengan 9. 4 darab 9 berapa tu? 36 per 9 tolak dengan 13 per 9. Yang ni akan jadi ni darab 3 akan dapat 6 per 3 tolak dengan set 13 per 3. Okey, 36 per 9 tolak 13 per 9 berapa tu? 36 tolak 13 23. 23, betul? 23 per 9 dah hilang ke? Jangan lupa, dia belum hilang lagi. Per dengan yang ni 6 per 3. Yang bawah ni tak boleh selesaikan sebab dia ada set 13 tu, betul tak? 6 tolak 13 bagi 3. So ni tak boleh selesai lagi maksudnya. So kita tak boleh buat macam ni. Kita sekarang ni kamu nampak tak kat atas tu? Bukan kat atas lah. Yang ni 9, yang ni 3. Kita nak kaitkan dengan dia pula. Okey, soalanlah kita darab macam ni lah. Kan kita dah tukar tadi, kita terbalik kan, betul tak? 3 6. Sini 3 13. Betul? Gitulah. Okey.
Ataupun kenapa kita susahkan keadaan kan? Kenapa tak ni terus? Patutnya buat sekali je kan, jangan pening-pening. Sebab ni kan kita boleh panjangkan dia kan. So 3 Dia bertiga. 6 tolak 13. Okey. Sampai situ. Lepas tu ni 9 ni 3. Ni 9 ni 3. So 1 3. So kita akan dapat 23. Sini 3 6 tolak 13. Boleh pemudahkan lagi tak? 23 dengan 6 dengan 3 boleh? Tak boleh. So inilah jawapan kita. Gitulah dia. Cuba cek sikit jawapan. Mana jawapan dia? Latihan Kendiri 6.2. Soalan nombor 2. Ni dia. Kan betul kita buat. Semua pula ni. Ni 23 3 6 tolak 13. Betul lah tu. Inilah jawapan yang kita dapat. Tengok dia. Kita masukkan nilai ni senang je. Dah dapat tu dia dengan yakin kan. Set kuasa 2 inilah dia. Kat sini pula kita jadi masalah. Sebab main dengan pecahan banyak sangat. Sebab itulah kita kena mahir fundamental kita tu kena power lah. Okey. Nombor 3. Cepat habis ni. Cari sudut pelengkap bagi setiap yang berikut. 54. Alah, apa soalan senang sangat ni kan. Sudut pelengkap dia macam mana nak cari? Dia minta sudut pelengkap je. Sudut pelengkap dia 90 tolak 54 lah. So sama dengan berapa tu? 36 darjah. Senang je. Takkan macam tu je kan. Cek sikit. Betul, 36. Memang senang latihan ni rupanya. Ingat kau susah. Okey. Soalan yang B. 5 darjah 17 minit 14 saat. Sudah dah ada saat-saat minit-minit ni pula. Macam mana pula ni? Kita tolak jugalah. Kita tolak 90 darjah. Tolaklah dengan 5 darjah. Salinnya balik 17 minit 14 saat. Lepas tu macam mana nak tolak ni? Kita jangan pening-pening nak congak-congak. Tekan je kalkulator. Benda boleh tekan kalkulator, kita tekan kalkulator. 90 tolak dengan 5 darjah. Darjah sebelah sini sebelah negatif ni 17 minit pun dekat situ juga. 14 saat pun dekat situ juga. Dapat 84.71. Tapi disebabkan dia bagi ni dalam darjah minit, kita pun tukar kepada darjah minit juga. So kita dapat 84 darjah 42 minit 46. 84 darjah apa tadi? 42 minit kan? Dan juga 46 saat. Itulah jawapan kita. Betul ke? 84, 42, 46. Betul. Okey, C. Yang C dia bagi dalam pi radian pula. So macam mana kita nak buat ni? Kita kena tolak jugalah. Kalau dia bagi dalam pi radian, kita buatlah dalam pi radian kan. So 90 darjah berapa nilai dia dalam pi radian? Kalau pi 180, 90 maksudnya pi per 2 lah. Ingat jangan tertukar. 2 pi 360 pi 180. Dia nak 90 je. Kalau sudut pelengkap mestilah 90 je. So kalau 90 maksudnya pi per 2. Tolaklah dengan ni, pi per 5. Okey. So macam mana kita nak tolak? Gunalah kaedah pecahan lagi. Samakan dia punya ni. 5 kali 2, 2 kali 5. So ni dapatlah 5 pi tolak dengan 2 pi. Sini akan dapat 5 kali 2 tadi 10. So 5 pi tolak 2 pi dapatlah 3 pi per 10. Jawapannya 3 pi per 10. Betul? 3 pi per 10 ataupun 3 per 10 pi. Betul juga. Okey, soalan yang keempat. Diberi cos 33 darjah sama dengan 0.839 dan sin 33 darjah sama dengan 0.545. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Jadi kita of course kena guna rumus sudut pelengkap tadi. Kalau kamu dah hafal, bagus.
Kalau belum, tak apa. Okey, tengok dia bagi cos 33 dan juga sin 33. Ini 33, yang ni pun 33 juga. Dia minta sin 57. So macam mana nak cari sin 57 ni? Sin 57 sama dengan cos. Cikgu ingat cos sin mesti sama dengan cos. Tu je. Cos apa dia? Cos 90 tolak 57. Tolak 57. So kita akan dapat cos 33. So cos 33 darjah kita dah ada nilai dia 0.839. Kalau tak ingat sin theta sama dengan cos 90 tolak theta ni, kita tengok je lah yang atas ni balik tadi kan. Yang ni. So kita masukkan dalam rumus tu je, seolah-olah segitulah sebenarnya. Okey, dah selesai. Kemudian yang B pula, B tan 57. Tan apa dia? Tan 57. Tan sama dengan apa? Cikgu tak hafal tan. Tan sama dengan cot. Cot 90 tolak theta. So cot 90 tolak 57. So akan dapat cot berapa tu? Cot 33 lah kan. Cot 33 tak ada. Yang ada cos dengan sin. Tapi cot adalah 1 per tan 33. Tan kita tahu, sin per cos. 1 per tan maksudnya cos per sin lah. Maksudnya cos 33 per sin 33. Okey, masukkan nilai ni. Cos 0.839 bahagi dengan 0.545. So kita akan dapatlah jawapan dia. Tekan kalkulator dengan pantasnya, kita akan dapat 1.539. Okey, selesai dah yang B. Ni A, ni B. C pula, dia bagi second 57. Sec 57 sama dengan berapa tu? Konsep. Sec sama dengan cosec, betul? Sec cosec. Mana dia? Telajak pula ni. Sec sama dengan cosec. Alah tak muat. Cosec 90 tolak 57 kan. So kita akan dapat cosec 33 darjah. Cosec ada ke? Tak ada. Cosec sama dengan 1 per sin. 1 per sin 33. So 1 sin 33 dah ada nilai dia ni, 0.545. So sampai sini boleh tekan kalkulator terus, dapat jawapan dia 1.835. Selesai. Baik. Ada masa kita sampai pukul 11 kan? Ada masa lagi cikgu nak teruskan lah contoh 7 ni. Sebab esok cikgu nak bagi kamu buat latihan ni. Contoh 7 ni sikit sebab dalam buku teks kamu ni, tengok lepas ni kita nak masuk ni, menentukan nilai trigonometri bagi sebarang sudut. Ada 4 kaedah. Kaedah 1, kamu tengok buku teks kamu tu, menggunakan kalkulator. Yang ni sikit je. Guna kalkulator, senang, tekan kalkulator dapat. Yang kedua, menggunakan bulatan unit. Yang ketiga, menggunakan nilai nisbah trigonometri. Nampak ni, banyak lagi nak kena hafal lagi kan. Lepas tu, nombor 4, menggunakan segitiga bersudut tegak. Ni jadual ni nak kena hafal lagi kan. Tapi ada teknik dia lah, nanti kita pergi. So ada 4 kaedah ni. So sebabkan kaedah pertama, kedua ni cikgu rasa senang, cikgu pergi laju sikit lah. Yang pertama, kaedah 1 menggunakan kalkulator. Nilai sinus, cosinus dan tangent bagi sebarang sudut boleh gunakan kalkulator. So, kita tekan je lah. Dengan menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap nisbah trigonometri yang berikut betul kepada 4 angka bererti. Okey, yang pertama sin negatif 215 darjah 12 minit. Yang ni tahu kan, tekan kalkulator. Cikgu tunjuklah satu, sin. Kita nak tekan sin negatif, tekanlah negatif. Negatif 215 darjah 12 minit. Tapi ada negatif tu. Tengok tu yang bahayanya. Negatif tu kadang-kadang memerangkap kita. Tekan kalkulator, masukkan nilai, kita akan dapat 0.5764. Dah dapat jawapan.
Yang kedua B, sec. Sec tak ada dalam kalkulator. Sec, cosec, cot takkan ada. So kita tukar dia kepada salingan dia. Sec sama dengan 1 per cos. Dah sampai sini, kita masuk juga dalam kalkulator kan. 1 bahagi dengan ataupun 1 per dengan. Buatlah cos sama dengan cos berapa tu? Cos negatif 4.14. Tekan kalkulator, directly dapat jawapan. Tapi salah. Apa sal pula salah ni kan? Ini masalah dia. Kenapa kita dapat jawapan salah? Sebab kamu tengok ni, cikgu saja buat salah tu. Kamu tengok, ini unit dia dalam radian. Yang ni unit dia dalam darjah. Tadi kita boleh tekan kalkulator direct. Yang ni dalam radian. Kita boleh tekan kalkulator direct tak? Dia kata dengan menggunakan kalkulator. Boleh tekan kalkulator direct. Tapi kita kena tukar mod kita. Tukar mod kalkulator kamu tu. Ni sebelah on ni ada mod 1, 2, 3, 4. Tekan 4 kali kamu akan dapat jumpa ni. Degree, radian, gradient. Tukar mod kalkulator kamu kepada radian dulu. Baru kita boleh tekan kalkulator tadi. 1 bahagi dengan cos, salin balik macam tadi, cos negatif 4.14. Dapat jawapan betul. Baru dapat jawapan sama. Okey. So bila unit sudut di dalam radian, mod kalkulator kita tukar kepada radian. Ataupun kamu nak buat kerja panjang sikit kan, kamu tukarlah radian ni secara manual kepada darjah. Kan dah tahu kan, radian nak tukar kepada darjah macam mana? Darab 180 per dengan pi. Okey, pun boleh juga. Tapi bertambahlah kerja kita kan. Tapi yang ni bahaya dia, bila kamu dah tukar kepada mod radian ni, kamu jangan lupa. Nanti next soalan bab lain, kamu terlupa nak tukar balik mod dia kepada degree tadi. Jahanam, habis. Pernah terjadi ni, cikgu cakap ni sebab pernah terjadi kan, sebab dia jawab soalan bab ni, dia tukar kepada mod kalkulator dia kepada radian. So kita nak jawab soalan bab lain, kalkulator kita kan dia punya default mod dia kan dalam degree kan, asal dia dalam degree. So kita jangan lupa tukar balik kepada mod asal dia, degree. Pastikan D kat atas tu. Radian hanya kalau unit di dalam radian sahaja. Okey. So guna kalkulator asalnya senang, tapi hati-hati, jangan lupa tukar. Okey, kaedah 2 menggunakan bulatan unit. Bulatan unit ni pun nampak macam pendek je, so cikgu teruskanlah. Bulatan unit ni, sebab cikgu ada nak terang sikit, cikgu tukar kat sini. Kaedah 1 tadi selesai. Kaedah 2 menggunakan bulatan unit. So kamu tengok ni gambar rajah ni, apa benda lah gambar rajah bulatan unit ni kan. So dekat sini dengan menggunakan bulatan unit sebelah, nyatakan nilai bagi step yang berikut. Cos 135. Mana pula kita nak cari cos 135 kat sini? Tak ada nampak pun nombor 135 kat sini. Okey, sebenarnya bulatan unit ni dia lukis adalah satu bulatan pada satah kartes. Satah kartes ada paksi lah kan. Okey, bulatan, anggaplah bulatan cikgu ni cantik. Cantiknya lah. Kan, ni 1, ini negatif 1, sini 1, sini negatif 1. Unit dia adalah 1 dan negatif 1 je. Sebab tu nama dia bulatan unit. Maksudnya 1 unit. Okey, kamu tengok koordinat dekat sini 0, 1, 0, negatif 1, 1, 0, negatif 1, 0. Okey, kemudian pada paksi, pada satah kartes kita ni kan, kita dah ada sukuan kita kan. Sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan seterusnya sukuan ke-4. Okey, yang ni digunakan sudut 45. Theta dia 45. Kemudian pada sudut ni dia membentuk sebuah segitiga. Segitiga ni lah. Cikgu highlightkan ni, segitiga. So dia ada sudut dia, sudut bertentangan dan juga sudut bersebelahan dan juga hypotenuse. 3 perkara tu. So cikgu keluarkan segitiga tu seolah-olah macam ni. Ni theta tadi. So kita dah tahu unit dia sini adalah 1, sini adalah 1 ke? Bukan 1 unit dia sebenarnya. Okey, silap. Sekejap Okey.
Yang satu adalah apa dia? Yang satu adalah jejari dia yang satu. Jejari dia adalah satu. Kenapa jejari dia satu? Kamu tengok sebab bulatan ni, sini satu, sini satu, sini pun satu jugalah. So mana-mana pun semua adalah satu. So sini adalah satu. So maksud sini adalah satu. So bila sini satu, dua lagi garisan ni yang sama, sebab dia mesti sama. Panjang jarak sini ke sini, dua ni mesti sama jarak dia, menjadikan dia sebenarnya adalah segitiga sama kaki. Cikgu lukis ni tak sama kan, dia sama lah. Cikgu lukis cantik sikit. Kaki dia sama panjang, sini dengan sini sama. So bila sini satu, so sini automatik dia akan jadi set 2 dengan set 2. Kenapa set 2? Sebab kita nak tambahkan dia ni. Hanya nilai ini sahaja yang bila kita buat, kita akan dapat sini adalah 1. So bila kita nak buat, kita nak dapat hypotenuse macam mana? Set 2 kuasa 2 campur dengan set 2 kuasa 2, puncakan, dapat jawapan dia 1. So sebab itulah sini akan dapat set 2. Okay, jadi sebab itulah nilai ini, nilai titik ini, koordinat dia adalah 1 per set 2, 1 per set 2. Yang ni dia jadi negatif. Paksi X dia negatif sebab dia berada di sebelah kiri. Yang ni dua-dua negatif. X negatif, Y negatif sebab dia berada di sebelah kiri dan bawah. Yang ni sebelah kanan tapi bawah. So X dia positif, Y dia negatif. Okay, so daripada sini kita tahulah. So kesimpulan dia dekat sini, kita nak tengok kesimpulan dia kat sini adalah, bila kita nak cari nilai bagi sin, contohnya sin theta lah, kita guna sin theta. So kita akan melihat kepada paksi Y. Kenapa kita lihat pada paksi Y? Sebab kat sini, contohnya kat sini, ambil lah sin. Sin apa dia? Sin adalah saya takut hantu, tentang bahagi hypotenuse. So sini adalah Y. Betul, sebab ini adalah paksi Y, sini adalah X. So nilai hypotenuse tadi adalah 1. So bila Y per 1, dapatlah Y. Y bahagi 1 sama dengan Y. Sebaliknya kalau kita nak tengok cos bagi theta, kita akan lihat pada paksi X. Sebab cos adalah kalau saya hantu, saya X, hantu 1. X per 1 sama dengan X. Dan kalau kita nak tengok tangent theta, kita perlu tengok kedua-dua paksi Y per X. Okey, so bila kita dah tahu 3 ni, kita boleh tahu adik dia. Adik dia apa? Itulah cosec. Cosec theta sama dengan sebaliknya, 1 per Y. Lepas tu sec. Sec theta adalah 1 per X. Kemudian cot. Cot theta sama dengan Y per X. Okey. Sebab itulah dalam buku teks kamu ni, kalau cikgu tak terang ni mungkin kamu tak tahu kan. Okey, kamu tengok penyelesaian dia buat. Koordinat yang sepadan dengan 135 ialah koordinat ini. Mana? Ini. Dia kata 135. Kenapa? Sebenarnya 135 ni kita dah dapat lah. Sebab setiap satu ni 45. 45, 90. Sini 45 kali 3 sampai sinilah. Dapatlah 135. So inilah titik dia. So ada dua koordinat kat sini, negatif 1 per set 2 dan juga 1 per set 2. Tapi dia kata sama dengan koordinat X. Maksudnya koordinat X yang ni. So dia dapat terus jawapan dia. Maka cos 135 sama dengan negatif 1 per set 2. Kenapa dia kata koordinat sama dengan koordinat X? Kenapa tak sama dengan koordinat Y? Sebab cos, kita dah tengok tadi, cos adalah cos theta. Kita tengok paksi X. Ni. Sebab itulah dia kata sama dengan koordinat X. Dia ambil ni. Okey, sebaliknya yang B, cosec negatif pi per 4. Pi per 4 berada di mana? Pi per 4 berada di mana? Tengok sudut dia negatif kan. Kalau sudut negatif, dia clockwise ke anti clockwise? Dia adalah clockwise kan. Dia berputar ikut ke bawah, ikut arah jam. Pi per 4 kat mana tu? Pi per 4 kat mana?
Ada mana? Ha. Pi kan 180. 180 bahagi 4 berapa? 45 lah. So negatif 45 dia pusing ke bawah, sinilah jadinya. Negatif 45 kat sinilah, maksudnya sudut dia adalah dekat sini. Okey. Tapi kita nak ambil nilai yang mana? Nilai yang ni ke nilai yang ni? Okey. Koordinat yang sepadan dengan negatif pi per 4 ialah ni, 1 per set 2 dan juga negatif 1 per set 2. Yang inilah yang kita dapat tadi. Dah dapat pun. Dan cosec adalah negatif pi per 4 sama dengan 1 per koordinat y. Kenapa 1 per koordinat y? Sebab tadi cosec adalah 1 per y. Kita dah dapat dah ni. Cosec adalah 1 per y. So kita masukkan sajalah nilai dia, 1 bahagi dengan koordinat y kita ni tadi, negatif 1 per set 2. So disebabkan 1 per dia, jadilah set 2 sahaja. Itulah dapat jawapan yang ini. Okey. So yang ni kamu kena fahamkan ni. Gambar rajah unit ni, bulatan unit ni kamu kena fahamkan, dan 6 perkara ni. Kena macam mana sin sama dengan y, cos sama dengan x, tan y per x, dan juga salingan dia ni kamu kena tahu. Okey. Baik. So esok waktu tutorial esok tak ada kelas lah esok waktu tutorial, lepas tilawah tu pastikan tilawah masuk kelas Ustazah Jamilah tu, kesian dia. Okay, lepas tu waktu tutorial admit tu kamu jawab latihan kendiri 6.3 soalan nombor 1 dan soalan nombor 2 je dulu. Sebab soalan lain tu tak boleh jawab lagi, sebab tak belajar lagi. Soalan yang lain tu 3 dengan 4 tu dia akan gunakan kaedah lain. Yang tu guna kaedah sudut dan juga satu lagi menggunakan segitiga bersudut tegak ni semualah, tak belajar lagi. So esok waktu tutorial kamu cuba jawab soalan 1 dan soalan 2. Penting kamu cuba ni, walaupun cikgu tak minta kamu hantar, kamu kena cuba. Kalau kamu tak cuba macam mana kamu nak tahu kan? Yang ni kena tukar kepada radian, mod tukar kepada radian. Kalau kamu tak cuba, tak cek balik dengan jawapan belakang, tak tahu betul ke salah, macam mana kamu nak belajar? Yang ni pun sama juga. Macam mana kamu nak tengok sin 330 ni, mana nak cari? Dia positif, putar ikut arah jam, mana dekat mana 330. Lepas tu dah dapat koordinat dia, nak tengok yang mana, x ke y ke, x kena bahagi y ke. So kena cuba. Okey. Jadi itu sahaja untuk kelas hari ini. Terima kasih.